Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita diberi rezeki untuk menyambung siri bacaan kita pada kitab Mukhtasar Syu'abil Iman iaitulah ringkasan kepada cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan yang asalnya ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian diringkaskan oleh Al-Imam Al-Qazwini dan diterjemahkan oleh pihak Ikon Syabab Iksim. Kita menggunakan buku dia ni. Jadi alhamdulillah kita dah dapat keizinan daripada pihak penerbit untuk siarkan secara PDF, dan siapa nak beli buku ni, inilah buku dia yang asal. Dan ada kata pengantar dari Ustaz Abdullah Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan memberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan agama, berkaitan dengan agama kita. Baik, jadi asal sebagaimana kita sebut sebelum ni pun kenapa disebut 77 cabang iman? Kerana berpandukan sabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman tu ada 70 lebih cabang, Nabi kata. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah buang sampah dari jalanan, dan malu tu sebahagian daripada iman. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut 3. Pertama, Nabi sebut tauhid, la ilaha illallah, hak paling tinggi. Kemudian Nabi sebut hak paling rendah, iaitulah buang sampah di jalan, dan Nabi sebut satu di antara yang paling atas dan yang paling rendah tu ialah sifat malu. Maka para ulama pun berusaha untuk mengumpulkan daripada, kalau 70 lebih tu Nabi sebut 3, maka yang baki lagi tu apa dia? Nah, supaya kita memenuhi ataupun kita boleh mencari jalan-jalan yang menyampaikan kita kepada martabat keimanan yang sebenar. Jadi sebab itulah munculnya buku untuk menghimpunkan cabang-cabang keimanan ini. Alhamdulillah kita dah baca 5 cabang iman sebelum daripada ni, iaitulah yang terkandung dalam rukun iman. Tinggal lagi kita nak sambung hari ni, beriman dengan hari akhirat. So kita bacalah, mudah-mudahan daripada yang 77 cabang iman ni, kalau kita tak boleh semua pun, kalau kita tahu dah kebanyakan daripadanya, dan mudah-mudahan kita dipermudahkan untuk menunaikannya atau beriman dengannya. Okey, beriman dengannya. Baik, cabang iman yang keenam iaitulah beriman dengan hari akhirat. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah At-Taubah ayat 29. Dan yang sebenarnya kalau nak cari ayat Quran
nak jadi bukti kepada keimanan kepada hari kiamat ni boleh kata lebih nak sebut separuh Quran cerita akhirat tu kita tak tahulah dia punya detail tu macam mana. Tapi nak sebutnya terlalu banyak ayat dalam Quran cerita tentang kiamat. Yang menjadikan kita ni orang yang beriman dengan hari akhirat. Malah ini antara usul yang paling utama mengiringi keimanan kepada Allah. Sebab tu Nabi dalam hadis Nabi, siapa yang tidak beriman, siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat. Siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab apa? Sebab keimanan kepada hari akhirat ni, walaupun susunan dia tu kita hari ni duduk dalam susunan yang ke-6, tapi faktor besar keimanan kepada Allah dan lain-lain tu juga kekuatan dia pada keimanan kepada hari kiamat. Lepas tu mereka, kalau orang-orang kafir, paling banyak keingkaran mereka pada hari kiamat ni lah. Amma yatasaalun, tentang apa mereka duduk tanya-tanya kan? Anin naba'il azim, cerita tentang kiamat. Sehingga dalam Al-Fatihah pun Allah Ta'ala abadikan keimanan dengan hari akhirat ni ada. Itulah Maliki Yaumiddin. Setelah Allah sebut nama dia Ar-Rahmanir Rahim, Allah sebut lagi Maliki Yaumiddin. Pada hadis itu tak ada cerita malaikat lagi, tak ada cerita lagi apa tu keimanan kepada kitab ke apa. Mari surah Al-Baqarah baru ada alif lam mim zalikal kitab. Dia ada tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang tauhid dan tentang jalan orang-orang yang beriman serta jalan orang-orang yang dimurkai dan golongan sesat. Maknanya sebutan hari akhirat ni ada dalam surah Fatihah yang paling agung tu. Al-Halimi berkata, maksudnya beriman kepada bahawa hari-hari di dunia ada penghujung dan ia akan berakhir. Alam ini akan musnah pada suatu hari. Mengiktiraf kehancurannya merupakan pengiktirafan kepada permulaannya, sedang yang qadim tidak akan binasa dan berubah. Jadi bagaimana, apa cara kita beriman kepada hari kiamat ni? Macam mana kefahaman umum dia kalau orang nak beriman kepada hari kiamat? Beriman bahawa dunia ni akan berakhir. Bila kita beriman ni dunia ni akan berakhir, kita juga membina keimanan kalau dia akan berakhir berarti dia pernah bermula. Itulah sifat bagi dunia ni. Sebagaimana ada permulaan, dia juga ada pengakhiran. Kalau dia sadar, aku beriman dengan hari kiamat bahawa kita akan bangkit semula dan akan dibalas. Tu je hak dia tahu. Orang tanya titian sirat, aku tak rajin belajar. Padang mahsyar tak rajin belajar. Cerita tentang telaga Nabi Haud tak rajin belajar. Cerita tentang timbangan, detail hari akhirat dia tak pernah tahu. Cuma dia beriman bahawa dunia ni akan berakhir, kita semua akan mati, kemudian dibangkitkan semula untuk menghadap Allah dan diadili di akhirat sana. Beriman dengan Maliki Yaumiddin. Kalau itu keimanan dia, insya-Allah asas tu sudah cukup untuk melepaskan dia daripada beban keimanan dengan hari kiamat. Tentang pendetilan dia, lagi kita tahu tujuan dia untuk menambahkan ketakutan kepada hari kiamat. Mana kalau orang tanya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, asas qada asas tu, itu dia. Usul dia di situ. Beriman bahawa dunia ni akan berakhir. Kemudian kita semua akan bangkit semula. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lepas tu yang baik dibalas syurga, yang jahat balas neraka. Tu je. Kalau kata awak rajin ngaji tentang pada mahsyar lagu mana? Tak rajin. Itu pendetilan, nak tambah ketakutan kita kepada hari kiamat dan juga persiapan. Baik. Sebuah hadis Abu Hurairah diriwayatkan dalam Sahihain. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumanna as-sa'atu wa thawbuhuma bainahuma la yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatihi min tahtiha wa qad rafa'a aklatahu ila fihi la yat'amuha. Al-hadith. Terjemahan, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangannya, kiamat pasti berlaku sedangkan jual beli baju mereka berdua belum selesai dan belum lagi dibungkus. Tengah-tengah buat jual beli berlaku kiamat, tak ada nak buat apa. Jual beli tak ada selesai, tak ada nak bungkus ke apa, berlaku kiamat. Kiamat pasti berlaku ketika seorang lelaki beredar dengan membawa susu kambingnya, belum sempat dia minum, berlaku kiamat. Dan ada orang yang mengangkat suapan makanan ke mulut namun belum sempat dia makan, berlaku kiamat. Mengejutnya kiamat ni. Sifat kalau kita baca perhatian Quran macam saya sebut tadi, awal banyak sangat cerita kiamat dalam Al-Quran. Tentang bila dia nak berlaku, kau orang ni duduk sibuk. Dia beriman dengan hari kiamat, beriman dengan tanda-tanda akhir zaman, tapi duduk sibuk nak tahu bila nak berlaku kiamat. Nabi duk pesan ke kita, kita duduk sibuk. Sibuklah kita dengan kiamat kita. Sibuklah kita dengan kiamat kita. Apa kiamat kita tu? Kiamat kita sendiri ialah mati. Mati kita tu, siapa yang mati, kiamatlah bagi dia. Kiamat dunia tu kita duk fikir, tak ada siapa hak dunia, mari hak kita dulu. Tak ada buat apa juga ni. Jadi sebab dia datang, Allah Ta'ala kata la ta'tikum illa baghtah. Dia datang tu tiba-tiba, sekejap, tiba-tiba. Dan pendetilan hari kiamat ni banyaklah. Pendetilan hari kiamat ni banyak. Kita pun hari tu di masjid dah baca apa tu? At-tazkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Al-Imam Al-Qurtubi tulis satu kitab peringatan tentang hal-hal kematian dan juga keadaan hari kiamat. Panjang cerita dia. Nantilah ada masa kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang balik kitab tentang keimanan pada hari kiamat ni. Kita dah cerita tentang tauhid sebelum daripada ni dah. Mungkin nak kena ulang balik cerita hari kiamat. Nak suruh alah, iman ni kalau kita lama baca dia lusuh. Bahasa Nabi, al-iman la yakhlaqu fi jawfi kama yakhluqu thawb atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman ni dia akan lusuh dalam diri kita seperti mana lusuhnya baju. Dengan Nabi kata fas'alullaha tajdid, mintalah daripada Allah supaya Allah memberikan kita, memperbaharui iman kita. Baik, cabang iman yang ketujuh, iaitulah beriman dengan kebangkitan setelah mati. Ini ada kaitan dengan kiamat tadilah. Jadi kiamat tu apa dia, cerita kiamat? Termasuk daripada cerita kiamat ialah bukan sekadar dunia ni akan hancur, tapi kita yang akan bangkit semula. Dunia ni, bumi ni hancur-hancur lah. Tak ada dah bumi yang nama hak kita, kebun kita kalau kita dah buat dah. Dia dah hancur tak balik semula dah. Rumah kita ke dia hancur tak balik semula. Hak balik semula hari akhirat ni kita dan amalan kita. Betul eh? Nah, memang akan ada langit dan bumi,
Tak masa tu Allah Ta'ala kata syurga seluas langit dan bumi. Ukuran dia je langit dan bumi sebenarnya tak ada dah zaman tu akhir kiamat ni. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana Allah tukar dah bumi, bukan lagi bumi yang kamu diami, bukan lagi langit yang kamu tengok tu. Tak ada dah. Hari tu Allah Ta'ala gulung hak langit hak kita tengok ni kena gulung dah. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Allah Ta'ala kata Allah gulung langit ni dengan tangan kanannya. Lagu mana? Wallahu Ta'ala a'lam. Sebesar-besar langit tu dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Jadi hancurlah langit. Bumi pun Allah Ta'ala hancurkan. Tak nenggah habis. Tak nenggah habis. Hak bangkit semula apa dia? Manusia. Manusia semata-mata. Hatta kafan yang dia dikebumikan dengannya pun tinggal. Kalau kita kata, oh hari ni ada orang tu gali-gali kafan dia tak hancur. Andai katalah gali-gali kafan dia tak hancur. Tetap juga bila dia bangkit hari kiamat, andai kata masa tu kafan dia tak hancur lagi pun, tetap dia akan bangkit hari akhirat, dia tinggal kafan dia. Sebab Nabi SAW kata, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan. Kamu bangkit hari kiamat bertelanjang, berkaki ayam, tak makan apa pun. Jadi nak sebut apa? Kita beriman dengan kebangkitan setelah mati. Itu pun detail cerita hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Terjemahan dia, katakan orang kafir mengatakan bahawa mereka tidak akan dibangkitkan sesudah mati. Ni orang kafir dia tak beriman dengan hari kiamat sebab dia tak percaya. Kenapa dia tak beriman dengan hari kiamat? Sebab dia tak percaya macam mana setelah jadi tulang belulang ni dia akan dihidupkan kembali. Jadi dia kata tak ada. Tak ada hari kiamat dan tidak akan dihidupkan kembali. Katakanlah, Allah Ta'ala kata, bahkan demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan. Nah, kita beriman bahawa benda tu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kekuasaan dia menciptakan buat kali pertama, maka lebih mudah untuk dia menciptakan buat kali kedua. Allah Ta'ala kata, qul yuhyiha alladhi ansha'akum awwala marrah. Yang akan menghidupkan kamu buat kali kedua adalah Tuhan yang menghidupkan kamu buat kali pertama. Jadi kalau kali pertama dia boleh hidupkan kamu, apa masalah dia nak hidupkan kali kedua? Orang yang kafir ni, dia kenapa dia kafir dengan hari kiamat, hari kebangkitan? Sebab dia sudah tidak beriman dengan kebangkitan yang pertama ni. Jadi dia tak rasa wujudnya dia dunia ni kerana Allah ciptakan. Dia tak rasa gitu. Dia rasa wujudnya dia dunia ni kerana lahir daripada perut ibu, kita jadi dengan sedih, seolah-olah gitu. Jadi bila mati ya. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Al-Jathiyah ayat 26 ni, qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Terjemahan, katakanlah Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian dia akan mematikan kamu. Setelah itu dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya. Surah yang ke-45 ayat yang ke-26. Jadi kita percaya. Kita percaya Allah Ta'ala akan hidupkan kita kembali. Okey? Dan itu sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Kan ada hadis tu, ada seorang lelaki yang takut untuk dibangkitkan semula, lalu dia suruh anak dia bakar mayat dia, tabur di laut, tabur di gunung, supaya Allah tidak boleh hidupkan kembali.
Tapi Nabi SAW dalam hadis yang sahih tu, Nabi sebut Allah panggil, bumi mak mari dia, laut mari dia, tiba-tiba jadi je depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dia kekuasaan Allah. Jadi kita beriman, orang tu kalau dia mati tak, kalau dia mati tak meninggal apa tak ada kubur lah bahasa kita. Mati hancur lebu, jadi supaya apa? Kalau dia hancur seperti Thanos pula. Thanos kau panggil. Kalau cerita Avenger tu kan, hak hilang Thanos kau panggil. Thanos mati gitu ke? Tak tahu. Anak pun tak tahulah. Cuma kan lah ni kan banyak dalam cerita-cerita tu mati hancur, tu fiction lah. Tapi nak sebutnya, andai kata sifat manusia tu mati hancur dia begitu, jadi debu, mati jadi debu, kemudian diterbangkan angin, tetap saja Allah berkuasa menghidupkan dia. In reality tak ada lah kan, manusia tukar jadi debu gitu. Tapi andai kata manusia mati itu kemudian berpecah jadi partikel seperti debu-debu yang berterbangan, tetap saja Allah Ta'ala akan membangkitkannya. Jadi kalau setakat dia kena bom hancur, kalau dia ni jatuh dalam laut, mayat dia makan ikan, kalau dia mana lagi jatuh dalam gunung berapi sekalipun contohnya, tetap saja Allah Ta'ala boleh menghidupkannya kembali. Apa? Baki terbakar. Begitulah. Dalam hadis Umar ibn Khattab, semoga Allah meridainya, dalam kitab sahih dalam hadis tentang iman yang kita dah baca dah sebelum daripada ni, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'thi min ba'dil maut wa bil qadari kullih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman ialah kamu beriman dengan Allah, para malaikat, kitabnya, para rasulnya, kebangkitan setelah kematian, dan segala ketetapan yakni qadar. Baik, kita pergi kepada cabang yang seterusnya. Cabang yang seterusnya, beriman kepada perhimpunan manusia setelah dibangkitkan dari kubur menuju ke mahsyar. Yang ni kita sebut pendetilan kepada hari kiamat ni. Kalau orang tu tak sapa keimanan di sini sebab dia tak tahu, tak rajin mengaji ke apa, cuma dia tahu kiamat yang akan berlaku, okey dah. Okey. Cuma detail dia ni, sewaktu manusia akan dibangkitkan, mula-mula dunia ni akan hancur dululah. Beriman bahawa dunia ni akan hancur. Lepas dunia akan hancur, manusia akan dibangkitkan kembali. Setelah manusia dibangkitkan kembali, kemudian mereka akan berkumpul. Saya ada kongsi tulisan yang menarik. Dia ambil iktibar daripada surah Al-Qari'ah. Cuba kita baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Okey. Kemudian Allah Taala sebut dalam surah tu, yaum apa? Yauma yakunun nasu kal farash al mabthuth. Okey. Al farash al mabthuth. Apa dia terjemahan al farash al mabthuth? Okey. Hari di mana manusia ni jadi seperti, disebut sini, kelkatu yang terbang berkeliaran. Kelkatu yang terbang berkeliaran. Memang manusia bangkit dalam keadaan seperti keluarnya kelkatu di malam hari. Tapi kenapa kelkatu? Sebab kelkatu ni dia bukan terbang dalam keadaan tak ada tujuan. Kelkatu ni dia bukan kata seperti duduk dalam kegelapan malam, duduk main dalam gelap tu. Tak ada. Tu bukan sifat kelkatu. Kelkatu ni
dia akan terbang dan menuju ke arah sesuatu. Sifat kelkatu ni sama belalang juga. Belalang kalau terbang ramai-ramai, dia akan bergerak serentak sama-sama menuju ke sesuatu. Manusia ni bila bangkit daripada kubur, dia bukan bangkit dalam yang huru-hara seperti orang yang mabuk ni berlaku sebelum daripada mati. Sebelum kiamat yang mematikan. Kiamat ni ada 2 tiupan sangkakala kan. Ada yang kata 3, ada yang kata 2. Nah, yang kata 3 tu, hak pertama dengan kedua tu sama. Mengejutkan, kemudian mematikan. Ada yang kata hak mengejutkan lain, hak mematikan lain. Ada yang kata mengejutkan dengan mematikan tu satu. Atau yang kata ada pandangan 2 dan 3 tu. Baik. Hak pertama tu yang mematikan tu manusia ni jadi macam tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Seperti orang mabuk. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dia masa tu dia dengar sangkakala mula lari berkeliaran. Tak tahu hala tuju nak pergi mana sebab yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Nak lari mana? Tak ada tempat lari. Tak ada, lari situ tak selamat. Orang kalau ni teori-teori macam-macam, kita tengok Mak Saleh pun dia kata my plan within 5 years. Apa dia? Tu rumah dia duduk dalam bunker. Buat rumah 4 tikak dalam tanah. Siap dengan roket, bekalan makanan selama berapa tahun dan sebagainya. Konon nak selamat lah. Tapi yakinlah, andai berlaku goncangan hari kiamat, manusia akan keluar daripada tempat persembunyian mereka. Lari huru-hara, tak boleh nak kata gapo. Tengok kita baru ni, baru gegar sikit je. Sini siapa gegar? Tak rasa kok. Tak rasa. Tak ada kata. Orang duduk dekat dengan KLCC ko, duduk dengan apa? Terjaya tu. Turun habis. Itulah kata tu, baru gegar sikit kita keluar daripada rumah. Buatlah bangka ke, istilah ada kubu ke, gapo ke, hari di mana Allah goncangkan bumi ni, tak ada. Dia akan keluar daripada tu, dia akan berlaku huru-hara seperti mana yang Allah Ta'ala sebut. Tapi bila bangkit hari akhirat, dia tak ada huru-hara tu. Allah Ta'ala kata, kal farashil mabthuth, seperti kelkatu yang berterbangan. Maknanya, dia bergerak ramai-ramai ada menuju sesuatu. Itu yang kita kata manusia beriman kepada perhimpunan manusia setelah dibangkitkan dari kubur menuju ke mahsyar. Al-Quran kata apa? Al-Quran kata dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 hingga 6. Allah Ta'ala berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan semula sesudah mati pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya dan hari berdirinya manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Jadi pergi pada mahsyar ni sebab apa? Sebab nak pergi jumpa Tuhan. Pergi pada mahsyar ni nak pergi jumpa Tuhan. Semua manusia akan dihadapkan kepada Tuhannya. Orang beriman, orang kafir, semua menuju. Cuma bila sampai pada mahsyar tu duduk berdiri, duduk tunggu. Bila ni nak mari? Bila Tuhan nak mari? Pak sudah orang kafir tak boleh jumpa. Pak sudah, pak ke akhir. Mereka tidak boleh bercakap dengan Allah, tidak boleh. La yuzakkihim wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan bercakap dengan. Bukan setakat cakap, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tak pandang pun mereka. Orang kafir. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang seksa, pedih. Jadi
Orang kafir dia gitu dah padang khabar-khabar tercengang-cengang kalau disebut dalam surah Az-Zalzalah tu tak? Ha? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Bangkit, kenapa kita dibangkitkan ni? Tapi semua orang bergerak. Dia pun bergerak. Tak tengok kalau macam perang berlaku, kau keluar daripada tempat dia pergi menuju sesuatu. Begitulah bayangan Allah, detailkan gambaran hari kiamat ni. Bertambah keyakinan kita kepada wujudnya hari kiamat, bertambah ketakutan kita untuk menghadapi hari tersebut. Bertambah ketakutan kita. Bergerak sampai tepat. Berdiri pula, tunggu sini belakang, tunggu. Masa itulah kitabnya mari, masa itulah manusia diberikan kitab catatan amalan masing-masing, sehingga tiba-tiba di saat Allah tentukan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Allah bersama para malaikat dengan berbaris-baris malaikat. Kemudian saat datang tu juga datang dengan bawa neraka Jahannam yang begitu besar. Neraka Jahannam dia mau nampak lah, orang kafir pun nampak, orang beriman pun nampak. Tapi di saat mereka menghadap Allah Azza wa Jalla, Allah hanya layan orang-orang yang beriman kepada dia. Orang kafir sudah sampai dihumbankan ke dalam neraka. Sampai perikat bila nak minta tolong dengan Allah, bila nak minta tolong selamat daripada api neraka, dia sedar Allah tak asyik kecek dengan dia. Allah tak asyik cakap. Sehingga dia bercakap dengan apa? Dalam Quran sebut waqala waqala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Berkatalah orang-orang kafir kepada penjaga-penjaga neraka. Mintalah dengan Tuhan supaya Tuhan ni, dia tahu Allah tak asyik cakap dengan dia. Dia cakap kepada penjaga neraka, mintalah dengan Tuhan. Dia tahu dia kena lalu penjaga neraka pun dengan bengisnya. Allahu Akbar. Itu gambaran hari kiamat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi umumnya ayat ini menunjuk kita semua akan bangkit kemudian menuju mahsyar. Kata di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim disebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi. Manusia akan bangun menuju kepada Tuhan sekalian alam sehingga salah seorang mereka tenggelam dalam peluhnya sehingga paras tengah telinga. Dalam jalan jauh mana kita tak tahu. Sampai di tempat tu tunggu. Peluh dia titik. Kita ni setakat basah baju je. Ni bertakung. Takung titik peluh ni. Lamanya lagi ke Allahu Akbar. Sampai peluh tu paras telinga. Boleh tak terbayang kita tak? Waktu pagi kuliah kita semalam kita sebut, kita lah ni dengar cerita kiamat ni. Cuma tahap kita lah ni baru duduk ilmul yaqin. Tak sampai lagi kepada ainul yaqin. Batu kita ni tak sungguh mana tak serupa dengan orang laisal khabari kal muayanah kata. Tak sama. Dengar cerita dengan tengok sendiri. Lah ni dengar lagi. Tak, bila tengok sendiri Allahu Akbar. Cuma apa yang kita boleh buat lah ni, kita mintalah dengan Allah keselamatan. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Umar dalam hadis yang kita baca, kitab metodologi memahami hadis tu kan. Umar kata kepada Ka'ab bagi tahu aku sesuatu yang menakutkan aku. Dia kata, wahai Umar, kalau kamu bawa amalan 70 orang nabi di hari kiamat, tetap kamu rasa
takut dari azab Allah. Umar tunduk, tak kata apa. Umar radhiyallahu anhu, 70 orang Nabi takut. Pasal apa? Depan tu baru kita tengok. Lah ni tak apa. Nak istighfar, baru istighfar 10 kali cukup lah. Zikir-zikir panjang-panjang ni tak payahlah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang, payah nak habis 10 pun lama. Kita ambil hak pendek-pendek je lah. Nak? Tadi hak pendek sekali apa dah? Hak pendek sekali. Nak? Kira hu. Pendek. Tapi pendek di dunia, akhirat nanti Allahu Akbar. Hari ni ada orang apa? Tulis pula dalam tu. Apa tu? Nanti esok kalau tanya, man rabbuka? Kalau kita kena jawab hu juga. Siapa Tuhanmu? Dia. Nak jawab lagu tu? Tak. Kita ni bukan soal kita nak hina dan mempersendakan orang zikir hu tu. Tetapi sebaliknya kita nak suruh manusia kembali kepada ajaran Islam yang sebenar tu je. Kita tak dengar kalau Nabi SAW sebut ahabbul kalami ilallah, sebaik-baik perkataan yang Allah suka, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah paling suka. Kita tak nak zikir dengan benda hal lain daripada Allah paling suka. Kita tahu sebab afdalul zikr la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Lagi tiba-tiba mari lah, kalau kerana tersilap tak apa, tapi lah ni jadi pakat duk defend zikir hu ni, padahal ulama-ulama dulu pun tak bagi. Laisal khabar kal muayanah. Ramai orang boleh kecek dia ni sayang kepada Nabi. Tapi andai kata kita jumpa Nabi akhirat esok, berani ke kita nak jawab depan Nabi? Tak apa, hak Nabi tu ajar pun tak salah kita buat. Kau gana? Kau boleh rayak lagu tu depan Nabi? Tak boleh, tak berani kita. Mesti kita kata, Rasulullah, aku dulu atas dunia, hak mu ajarlah aku nak ikut. Hak mu ajarlah aku buatnya. Kita nak rayak lagu tu pada Nabi SAW. Takkanlah kita nak pergi berlindung di bawah panji Nabi, tiba-tiba kita kata, pakat jumpa orang, mu zikir lagu mana dulu atas dunia? Aku zikir hak Nabi ajar gini, aku zikir hak ni Nabi ajar hak ni subhanallah wa bihamdihi, hak ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hak ni zikir waktu nak tidur, subhanallah walhamdulillah Allah akbar 33 kali. Hak ni jumpalah ahli zikir. Ahli zikir sebenar. Tapi kalau dak main ahli zikir, mu zikir mana? Tak aja dengar. Kita bimbang tak ada sempat masuk ke panci Nabi tu, dihalang dah oleh malaikat. Malaikat kata kamu bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kamu amalkan dalam hidup kamu benda hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ajar, maka mugi cari tok gurumu, mugi cari tok syekhmu, mugi duduk dengan dia je. Tok syekh pada hari akhirat esok tak ada dah. Kita bangkit hari kiamat gitu, kita nak jumpa dengan Allah. Yang boleh menyelamatkan kita hari itu Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita berlindung dengan panji Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Sebab mereka lah yang Allah bertanggungjawab untuk menjadi saksi kepada manusia di hari akhirat. Yang akan menjadi saksi kepada akhirat, kepada manusia, menjadi saksi untuk manusia kepada Allah. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Allah Ta'ala kata, bagaimana sekiranya kami datangkan setiap umat tu ada saksi-saksi mereka. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan kamu, wahai Muhammad, akan jadi saksi untuk sekalian manusia. Sekalian umat tu. Nabi Muhammad jadi saksi. Tak ada tok syekh nak jadi saksi akhirat esok. Tak ada. Tapi hairanlah manusia akhir zaman ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dan kita kena pakat jadi, semua orang kena jadi pejuang sunnah Nabi. Pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda ni kalau tidak dicegah daripada awal, apabila satu kemungkaran dah jadi kebiasaan, kemudian generasi yang biasa tu meninggal, generasi akan datang akan menganggap kebiasaan itu adalah satu benda ibadat.
Tu bahaya dia. Lah ni, tak apa. Kita pun bukan kata entak siwi hak Nabi buat. Cuma apa salahnya kita nak buat hal lagi? Lah ni gitu ayat dia. Kemudian jadi kebiasaan pula mati tok guru hak rakyat lagu tu. Akhir sekali generasi hak kemudian macam mana kita nak zikir biar zikir paling baik sekali, hak molek sekali, darjah ahli zikir. Tu bik cerita hu pula tu. Mungkar ni kena cegah di awal kemunculan dia. Sebab tu kalau tengok sejarah sahabat, gerakan murtad baik, gerakan Jahmiyah baik, mereka akan pergi kepada kepala dia, kemudian bentras daripada awal. Jangan tunggu besar, orang dah ramai baru sekejap pula kita nak kena bentras. Kalau mampu hari tu masa tu tak apa, tapi Allah macam kita buat kebun lah. Nah, kalau naik lalai sikit-sikit kita beracung, okey dah. Tapi kalau dah biar naik lalai, naik pokok, naik apa hutan pula jadi, tak gerak dah dengan racun. Kau kan apa lah? Kena dengan berdoza dah. Kena dengan berdoza, tolong. Tu pun kalau berdoza tu okey. Kalau tak cukup power, lekat dengan berdoza terlekat. Nak ayatnya apa? Benda mungkar ni kena cegah di awal kemunculan dia. Zaman dulu masyarakat kita tak pernah diajar pun zikir hu ni. Hak kita tahu kalau kita mesej, kita ayat sedih tak terkata, kita berkata hu. Hak tu betul. Nah, kita mesej. Kalau kita nak suka kita kata hi. Ataupun he kita tulis. Tu tanda tu. Mari orang ni mai zikir hu. Zikir. Pelik ni. Pelik lah tuan-tuan. Bukan kita nak mengecam orang yang buat tu. Tapi amalan yang dia buat tu, walaupun dia ni mungkin orang yang soleh, orang baik pada pandangan manusia, mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memandangnya dengan kebaikan dan memberikan hidayah kepadanya. Tapi nak sebutnya, sebaik mana pun manusia, amalan dalam agama ni tetap saja kena banding dengan sumber agama, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat perwatakan dia baik, pakai jubah, pakai subang, pakai apa, Imam Syafi'i kata kalau tengok terbang di langit sekalipun atau berjalan di air sekalipun, tetap saja kita kena bandingkan amalan dia dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Apa kita tekan sangat? Sebab semua amalan kita ni kita nak buat, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam saya pergi ke kuliah, cerita bab kebetulan sampai tu imam yang dulu dia jemput saya, lepas tu dia dah jadi bekas imam, mantan imam. Kemudian kebetulan hari semalam saya kuliah tu dapat berita dia imam tu meninggal. Sebab lepas COVID lah. Dia panggil post COVID punya tu. Dia kena COVID, lepas tu dia dah sembuh daripada COVID. Cuma ada efek paru-paru dia, tak boleh nak itu. Akhir sekali dia ditidurkan dan meninggal. Kita pun bagilah. Acara baca kitab Riyadhus Salihin. Jadi bagi kita kata iktibar dari kematian lah. Jadi kita kata manusia yang masih hidup ni, dia ada kesempatan yang besar. Kesempatan yang dicemburui oleh berbilion manusia yang telah pun pergi meninggal dunia. Mereka dalam kubur tu minta dengan Allah kalau boleh saat pun tak apa. Nak balik sekejap je ke dunia. Orang yang tak beriman nak balik ke dunia sekejap. Yang kata apa? Nak kata la ilaha illallah. Mati semula pun tak apa dah lepas tu. Orang yang kata dia kata hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku. Pasal apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Supaya aku nak buat amal soleh yang dulu aku tinggal. Dia hak tinggal terus ni satu. Dulu dia tak semaya, kalulah dulu aku semaya. Dulu aku tak puasa, kalulah dulu aku puasa. Dulu aku sedekah, kalau tak sedekah, kalulah dulu aku sedekah. Ada juga orang yang menyesal sebab amalan dia sipi-sipi.
Rajin dah buat amal ni 1000 zikir. Tiba-tiba tengok orang hak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali dapat banyak lagi daripada hak dia 1000. Dia duk hu 10,000 kali. Orang ni baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Atau 100 kali. Hak betul sah Nabi ajar. Tengok-tengok akhirat besok Allah. Banyaknya demo hak buat apa Nabi royak. Dia kata menyesal aku dulu. 10,000 kali sehari dah. Nah. Cuba bayangkanlah. Nabi SAW balik pagi, masa tu Ummul Mukminin Juwairiyah duduk di pak solat zikir daripada subuh sampai duha. Nabi keluar rumah sampai Nabi kembali semula ke rumah, tengok Ummul Mukminin Juwairiyah duduk zikir lagi, tak habis lagi daripada pas subuh. Berapa banyak zikir dia? Banyaklah. Tapi Nabi kata tu cara Ummul Mukminin, hak betul dah ni. Hak ambil zikir dengan Nabi dah ni. Tapi Nabi kata, aku ada satu zikir, aku baca 4 kalimah 3 kali. Timbang 4 kalimah 3 kali ni atas timbangan mizan, lebih berat daripada hak kamu baca daripada subuh sampai waktu ni. Duha tu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Baca 3 kali hak ni pagi berat lagi. Pak kalau nak banding dengan 10,000 kali. Ada seorang ustaz tu dia menulis dalam Facebook lah. Dia pergi ke satu tempat di kampung kat dengan Gua Musang, dalam kampung. Pergi tu memang tak boleh pergi dengan kereta biasa, kena pergi dengan 4x4. Jumpa satu rumah tengah hutan. Saya baca post hari ni. Tengah hutan ada satu keluarga, suami, isteri, anak dia saya lupa berapa orang. Tapi pertama, kenapa lari daripada hutan? Lari daripada dunia. Lepas tu lari daripada dunia satu, siapa dia kena pergi cari makan, cari rezeki? Bini dia. Tok laki dia buat apa? Tok laki sibuk berzikir. Zikir ratus-ratus ribu sehari. Siapa kata bila? Siapa bila gini dia kata? Siapa dia dah siapa darjat yakin, dia tak payah buat ibadat dah. Sebab Allah Taala kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dia kata. Sembahlah Tuhanmu sampai ke tahap yakin. Jadi tahanlah sebentar. Bini carilah rezeki tak apa. Dia tok laki ni siapa tak yakin, dia kata tak perlu ibadat dah ke Tuhan. Gila ke apa ni? Panggil. Junun dia panggil. Orang yang gila dalam ibadat. Bukan gila yang diredai dak ni. Walaupun manusia nampak macam tu, tapi sebenarnya sifat dia tu menyalahi sunnah Rasul dalam banyak perkara. Dia duduk seorang-seorang dalam hutan, dia rugi solat berjamaah, dia rugi solat Jumaat, dia rugi solat jenazah kalau ada orang mati, dia rugi ziarah orang sakit, dia rugi pahala jiran tetangga, dia rugi banyak benda bila duduk seorang dalam hutan. Mana ni amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia rugi juga pahala dia mencari nafkah untuk keluarga. Nabi SAW kata satu suap hak suami bagi kepada isteri, satu suap dikira sedekah. Kalau kita balik rumah sedekah, mana dia ni? Hak isteri dia dianya bukan tak boleh kerja dak, tak kerja sebab duduk sibuk dengan zikir. Berapa banyak faham. Hak ni pun orang jenis gini, akhirat nanti dia kata apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, aku nak klik semula ke dunia, aku nak buat amal salih hak dulu aku tinggal. Buat dah amal dulu, tapi hak aku tinggal lagi baik daripada aku buat. Apa dia? Tinggalkan sunnah, duk buat hari hidup ni benda hak Nabi tak suruh buat. Nabi tak suruh buat, dia pergi buat. Nabi suruh, dia tinggal. Akhirat saya esok dia kata apa? La'alli a'malu salihan fima tarak.
Ya Allah, aku nak klik semula dunia, aku nak buat amal soleh, aku tinggal dulu. Apa dia hak mau tinggal? Dia tinggal amal soleh hak Nabi ajar. Hak dia buat amal soleh ataupun amal hak Nabi tak ajar. Tak rugi kau tuan-tuan. Duk zikir banyak orang. Siapa lah ni kata, demo jangan kecek lah. Muka demo tidak ahli zikir. Oh, ahli zikir. Ahli zikir tu, siapa dia bagi title ke demo ahli zikir tu? Tok Syekh dia, Tok Guru dia. Autoriti mana? Autoriti tarekat dia boleh lah. Tapi autoriti Allah Ta'ala, Allah tak bagi autoriti tu. Melainkan kepada rasul-rasul dia. Jadi kalau kita nak kenali sebagai ahli zikir yang diiktiraf oleh Allah, kena balik melalui pihak berautoriti lah. Dalam agama ni, pihak berautoriti ni Allah dan Rasul. Bukan tak syekh tarekat tu. Nah, sebab tu kita ni bukan nak bergaduh, bukan nak mempersenda, bukan nak menghina, tapi dari nak memberikan peringatan supaya kita tak jadi orang menyesal di hari akhirat. Kita menyesal sebab dulu tak buat hak Tuhan suruh, tak buat hak Nabi suruh. Lalu kita minta dengan Allah, ya Allah kembalikanlah ke dunia, aku nak buat hak Nabi royak tu. Aku nak buat. Bukan dia tak beramal, cuma atas dunia dia buat amal benda lain. Allah, ruginya tuan-tuan. Masa dia, tenaga dia, pemikiran dia, umur dia, semua dia habiskan untuk zikir. Tapi salah channel. Allahu Akbar. Rugilah, rugi. Siapa yang tak amalkan sunnah Nabi ni rugi. Tidak ada perkara yang paling Allah suka hamba tu mendekatkan diri kepadanya lebih daripada yang Allah fardukan. Dan Allah sayang, sangat sayang yang orang senantiasa buat apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cabang iman yang ke-9. Cabang iman yang ke-9. Tak ada konon-konon nak baca Sapah hak 20. Tapi boleh sekat 9 dah kata last dah ni kita ni. Beriman bahawa tempat tinggal dan kembali bagi mukminin adalah syurga dan golongan kafir adalah neraka. Ini cabang iman, termasuk iman kita. Kita kena kata begitu. Walaupun kita kesian kepada orang kafir, takkanlah dia tu baik atas dunia. Takkanlah dia nak masuk neraka juga. Dia baik dengan kita. Baik dia tu dengan kita. Tapi dengan Allah, Allah redha tak apa hak dia buat dalam hidup. Kita jangan ukur hak kita. Kita ni masih berhajat kepada penilaian Allah. Baik buruk kita ni. Jadi kita ni tak ada autoriti nak royak, oh dia ni baik ni, ahli syurga dia ni. Sedang dia kafir. Kita kena kembali kepada neraca Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala kata? Allah Taala kata dalam surah Al-Baqarah ayat 81 hingga 82. Kata Allah apa? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sesungguhnya siapa yang berbuat kejahatan dan diliputi oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Manakala orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi keimanan kita yang ke-9 ialah kita beriman, orang mukmin ni tempat dia di syurga. Beriman juga orang kafir tempat dia di neraka. Walau sejahat mana orang mukmin, walau sebaik mana orang kafir. Ustaz, dia tu Ustaz kata gitu, memanglah dia Islam, tapi jahat Ustaz, jahat sungguh. Bunuh orang, curi, merokok, rogo, main dadah. Kata dia beriman kepada Allah. Ya, ngucap la ilaha illallah.
baik. Di sisi ahli sunnah, orang yang akan dihukum dalam neraka kerana kejahatannya. Akan tetapi setelah Allah Azza wa Jalla mengazabnya sesuai dengan kemaksiatannya, ataupun Allah ampunkan dosanya, sama ada berapa lama dia duduk dalam neraka, tapi destinasi dia kerana dia beriman, akhirnya dia akan ke syurga. Tapi dia jahat, memang dia jahat, tapi dia dihukum masuk syurga tu kerana itu hak dia dengan Allah. Allah dah kata siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam syurga. Ni orang kafir tu jahat, baik ustaz, baik sungguh, takkanlah dia ke neraka. Baik memang baik pun, tapi neraka ni hak kita kan. Kita yang kata dia baik. Kalau kita ada syurga, kita bagilah syurga kita. Tapi syurga ni milik Allah. Syurga ni milik Allah. Kemudian Allah hanya redha orang beriman saja masuk syurga. Maka orang beriman saja masuk syurga. Dia bertanya, boleh tak kalaulah saya kesian sungguh, saya sian sangat kau orang kafir ni, moga dia baik dengan saya waktu dunia, boleh tak setelah saya masuk syurga lah, andai katalah dia kata orang beriman ni dia masuk syurga, dia nak ajak orang kafir tu masuk syurga dengan dia. Bahasa kita kat syafaat lah. Jawapan dia tak boleh juga. Tak boleh juga. Walaupun kita masuk syurga tu, Allah bagi dah kita. Allah bagi dah syurga ni kepadamu fulan bin fulan. Dia pun masuk syurga dia. Aku nak masuk orang dalam syurga aku, silakan, boleh. Tapi dengan syarat, mesti orang beriman je. Dia pun tengok ahli keluarga dia dalam neraka, ada orang beriman tapi kena azab dalam neraka. Ya Allah, boleh tak nak tolong orang tu biar masuk syurga? Boleh, pasal dia beriman. Orang tu jahat sungguh, jahat memang jahat sungguh lah. Beriman kepada Allah. Ya Allah, aku nak tolong syafaat kepada orang tu. Kita tahu semua orang beriman pun boleh bagi syafaat kan. Semua orang beriman boleh untuk memberikan syafaat. Cuma syafaat uzma tu hanya milik Nabi lah. Syafaat uzma tidak akan berlaku kepada semua melainkan Nabi SAW. Itu syafaat teragung, itu syafaat yang berlaku di padang mahsyar. Adapun syafaat untuk meninggikan darjat orang mukmin dalam syurga, orang mukmin darjat rendah, kemudian ada saing dia ni duduk darjat tinggi, saing dia nak bagi syafaat. Ya Allah, boleh tak hak rendah tu naik? Boleh. Ada 6 bentuk syafaat. Kita ngaji dulu, ingat tak? 6 bentuk syafaat. 3 khas untuk Nabi, 3 lagi untuk Nabi dan sekalian orang-orang beriman. Khas untuk Nabi, hak mula-mula syafaat pada mahsyar. Syafaat pada mahsyar ni maknanya sebelum Allah mengadili manusia, semua manusia duduk di padang mahsyar, tidak diadili. Orang tu pergi jumpa Nabi Adam, tolonglah minta dengan Allah supaya Allah adili manusia. Lama dah kita ni. Nabi Adam kata tak boleh. Pergi jumpa dengan Nabi lain pula, jumpa Nabi Ibrahim, engkau Abul Anbiya, jumpa Nabi Musa ke apa semua. Akhir sekali jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad kata analah, akulah hak boleh bagi syafaat ni. Lalu Nabi pun bersujud di bawah arasy Allah Azza wa Jalla. Nabi minta doa dengan Allah sesungguh-sungguhnya. Nabi puji Allah dengan pujian yang tidak pernah Allah dipuji sebegitu, yang Allah ilhamkan pada Nabi waktu tu. Akhir sekali Allah perkenankan, Allah pun datang mengadili sekalian makhluk dia. Itu dipanggil syafaat teragung. Syafaat al-uzma. Hak ni khas untuk Nabi Muhammad dia. Nabi-nabi lain pun tak ada. Syafaat Nabi yang kedua apa dia? Syafaat Nabi yang kedua, memasukkan orang beriman ke dalam syurga. Bila dah selesai semua padang mahsyar semua, manusia pun nak masuk syurga belaka. Tak buka pintu syurga. Tak buka pintu syurga. Sehingga Nabi SAW minta dengan Allah untuk dibukakan pintu syurga.
Lalu Nabi Muhammad lah orang pertama masuk syurga, diikuti pula oleh umat dia. Kita yang terakhir di dunia tapi yang terawal masuk syurga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang ketiga khas untuk Nabi ialah meringankan azab orang kafir. Meringankan azab orang kafir di dalam neraka. Itu pun bukan semua orang lah. Kerana dalam hadis sebut, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abu Talib. Abu Talib diringankan azab di dalam neraka sebab dia dulu banyak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berlaku kepada orang lain boleh tolong orang kafir dalam neraka kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tak boleh keluar daripada neraka. Okey, tak boleh keluar daripada neraka. 3 lagi untuk semua orang-orang beriman. Nabi pun boleh, orang beriman pula. Apa dia? Yang pertama, okey, menyelamatkan seorang yang patut masuk neraka tapi tak masuk neraka. Menyelamatkan seorang daripada masuk neraka. Kerana orang-orang ni asalnya dia ada dosa gini, Allah Ta'ala kata dia masuk neraka. Siapa dapat? Ada anak kecil dia, ada orang-orang dia baik, ya Allah, boleh tak orang ni tak masuk neraka, masukkanlah dia ke dalam syurga dengan aku. Kalau Allah izin, kalau Allah redha, maka orang ni boleh selamatkan fulan tu daripada neraka, masuk syurga direct. Hanya kepada orang yang Allah redha dan izin lah. Nombor 5, mengeluarkan seseorang dari neraka ke syurga. Hak tadi selamat kan? Selamat mana tak masuk neraka tu. Ni mengeluarkan seorang tu, dia dah dalam neraka, dia azab. Semungkin sebab syafaat pertama tak lepas. Allah Ta'ala tak izin untuk dia diselamatkan daripada neraka, tak perlu masuk neraka, tak izin. Dia kena juga azab, maka Allah azab dia dulu. Sampai satu ketika orang tu minta syafaat, lalu Allah Ta'ala izinkan dia keluar daripada neraka, masuk syurga. Okey. Ini Nabi Muhammad pun ada, orang-orang beriman pun boleh bantu, insya-Allah. Tapi tetap saja tertakluk kepada izin dan redha Allah. Syarat syafaat ni ada 2 kan, izin dan redha. Dan yang terakhir yang keenam ialah meninggikan darjat dalam syurga. Tu kita kata tadi, tengok berapa darjat bawah dia tu. Ya Allah, tidak bunyi gitulah, tapi ya Allah, boleh tak orang tu naikkan dia darjat dia dalam syurga sampai tinggi. Seorang suami dengan isteri, amal soleh berbeza. Tengok-tengok zaman dulu atas dunia, suami dia rajin pergi masjid, bini dia duduk rumah. Tapi oleh kerana suami dia tinggi darjat, Allah Ta'ala pertemukan si isteri, naik darjat dia duduk dengan suami. Atau sebaliknya, zaman dulu tok lelaki dia duduk kedai kopi, bini dia rajin pergi ngaji Quran. Tok lelaki ni pergi atas aja, pergi masjid, awak kuliah muslimat, saya tunggu di kedai kopi. Sudah telefon, dia kata. Sudah gak telefon pergi ambil. Sampai hari akhirat, bini ni darjat tinggi, tok lelaki ni pergi atas, dapatlah pahala sikit tu, mau rendah darjat dia. Mudah-mudahan gitulah. Puklilah pahala tu, insya-Allah. Cuma siapa tinggi ni, Allah pun angkat darjat dia, sudut bersama dengan isteri dia. Begitulah juga dengan anak-anak, begitulah dengan kawan-kawan. Boleh seseorang itu meninggikan darjat seseorang dalam syurga. Sebab itulah berkawan dengan orang-orang soleh, orang baik ni, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita. Jadi nak sebutnya, orang mukmin sahaja boleh masuk syurga. Walaupun orang mukmin ni nak tolong kawan dia dalam neraka, tak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Bila ahli neraka masuk neraka, bila ahli syurga masuk syurga, maka ahli neraka panggil ahli syurga. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Dia panggil, hei ahli syurga. Ahli neraka panggil. Dia dah tak boleh masuk syurga dah.
Tapi dia dah panggil lah dalam keadaan dia tak nampak, tak tengok tu. Dia dah lapar, dah dahaga. Dia minta dengan ahli syurga. Ya nada ashabun nari ashab an afidu alaina minal ma, builah kepada kami minuman atau apa-apa yang Allah rezekikan kamu dalam syurga. Minta. Sah kau nak masuk syurga. Minta makanan ahli syurga untuk dibawa ke neraka. Dia dalam neraka nak minta air daripada ahli syurga. Ahli syurga ada air, ahli syurga ada makanan, minta ahli syurga bagi air ataupun makanan kepada dia di dalam neraka. Apa jawab ahli syurga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka kata Allah haramkan makanan dan minuman syurga ni, Allah haramkan daripada ahli neraka. Maknanya nak bui pun tak boleh. Pasal keimanan kita hari akhirat, tempat tinggal bagi orang mukmin syurga, tempat tinggal bagi golongan kafir adalah neraka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannah famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah taala ilaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya apabila salah seorang kamu mati, tempatnya akan dibentangkan kepadanya sepanjang hari. Jika termasuk ahli syurga, maka dia adalah ahli syurga. Jika dia termasuk dari ahli neraka, maka dia adalah ahli neraka. Dan dikatakan kepadanya, tempat inilah tempatmu sehingga Allah Ta'ala akan bangkitkan kamu menujunya pada hari kiamat. Bermula bila tempat ni? Bermula makna orang ni ada ahli syurga ke ahli neraka? Bermula nikmat syurga dan azab neraka dia sejak daripada dia masuk kubur dia. Cuma maq'aduka sini ditunjukkan ni tempat tinggalmu dalam syurga. Hak dipertontonkan, tapi dalam kubur tu sudah jadi sebahagian daripada taman-taman syurga. Okay? Allah Ta'ala bukakan pada dia. Ada pun ahli neraka dipertontonkan dan dia juga hembuskan padanya atau dihadapkan kepadanya sebahagian daripada azab api neraka. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kita ni bila sedar cerita bab ni kena berlumba banyak. Berlumba untuk selamat daripada api neraka dan berlumba untuk menjadi ahli syurga. Sifat berlumba-lumba inilah yang kita panggil sebagai as-sabiqun. Orang as-sabiqun. Allah Ta'ala sebut as-sabiq was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang pertama, orang yang terdahulu, dialah yang akan mendahului. Maknanya kalau dia ni mendahului dengan amal ibadat di dunia, insya-Allah dia akan mendahului di akhirat bila masuk syurga. Sebab tu ada orang yang Allah Ta'ala masukkan syurga tanpa hisap. Dia masuk dulu, orang lain tengah hisap, kena hisap, dia lepas dah. Kemudian ada orang yang jarak masa, orang lain hisap sekejap lagi masuk lalu, dia tak habis lagi. Kalau orang kaya dengan orang miskin pun lama, hisap orang kaya lama, orang miskin cepat masuk. 500 tahun kan belum daripada orang kaya masuk, orang miskin dah masuk dah. Tapi bukan menjadikan kedudukan orang kaya tu rendah dak. Jadi lambat tu sebab dia banyak nak kena hisap, tapi bila sampai di perhitungan pahala infak dia banyak ni, gini dia guna jalan yang baik, dapat dengan harta yang halal, dapat juga orang panggil ditanya tu declare lepas belaka. Lepas tu dia tengok bolak-bolak, walaupun kawan ni tak declare LHDN, mudahlah urusan dia. Kawan ni declare LHDN, kena buat restrict tu ni, tapi hak tak declare ni guna kereta kecil lah. Hak declare ni dia nak beli kereta mahal pun tak apa, kau declare dah, bahasa gitulah mudahnya. Jadi hisap dia lama, tapi boleh jadi kalau dia guna kekayaan dia dengan benar, insya-Allah kedudukan dia juga tinggi di dalam syurga. Bukanlah menunjukkan rendahnya kedua, cuma beza masanya sebab
hisab. Ni hisab. Sebab tu saya teringat kepada perkataan Sufyan Ats-Tsauri tu. Orang pesau ke tanya dia, bagi tahu tentang dunia ni macam mana kehidupan dunia. Bagilah kami peringatan. Dia kata nak ayat panjang ke nak ayat pendek? Main ayat panjang pendek macam kunut panjang kunut pendek juga. Kata bagi pendek-pendek sudahlah. Kata dia dunia ni halalnya hisab, haramnya iqab. Halalnya dunia ni halalnya hisab, haramnya iqab. Mana kalau buat hal benda haram tentu dah kena iqab, kena hukum. Kalau buat benda halal pun kena hisab. Maknanya beratlah ayatnya. Gitu. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kerana umurul hisab. Benda halal pun kalau dah hisab berat. Kalau kena hisab ni, idza nuqishal hisab udziba. Aisyah kata kepada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Aisyah, bila di nuqishal hisab, bila di nuqish ni dibincangkan hisab. Hisab orang mukmin ni biasanya hak mudahnya dibentangkan, bentang. Tapi bila start diselidiki, ditanya nuqish, ni apa buat gini? Daripada mana mu ambil ni? Ke mana? Bila dah start kena udzibah kata. Dia hak tu pun berat dah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita lah daripada azab hari akhirat, dan Allah melimpahi kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, kerana kita tahu kesalahan dan dosa kita ni banyak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, tapi kita harapkan keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah melapangkan urusan kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan sambung pada cabang iman yang ke-10, beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sini. Tak. Hari ni berapa bulan? 15 bulan 3. Baik, alhamdulillah. Kita berhenti, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.